Amin amin ya rabbal alamin. Yang Ustazah hormati pengerusi majlis, seterusnya pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan Taman Sadra, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Biro Muslimah Surau Al-Ikhwan, para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, para bapa, anak-anak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Ni semua ni nafsu mutmainnah ke amarah ni? Kalau boleh datang kuliah lepas asar tu, insya-Allah mutmainnah. Ya, bukan senang ya tuan-puan ya nak memenuhi nak datang ya kuliah ilmu selepas asar yang ustazah faham ya sebahagian daripada kita mungkin nak menggunakan waktu lepas asar bersama keluarga, nak berehat dan sebagainya. Tapi apapun alhamdulillah, masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, kita selalu yakin perkara yang memang diputuskan oleh Allah itu insya-Allah ya terkandung di sebaliknya hikmah yang sangat banyak. Jadi salam silaturahim pada petang ini, ya petang asar kita bertemu di sini dengan tajuk. Tajuk dia ni tajuk dia ni. Tajuk ni sampai tadi Dr. Azhar tegur. Ustaz tanya, payah tu tajuk nafsu amarah tu, kenapa tak nafsu mutmainnah, kata ustaz. Ya, tak apalah, selalu kita ambil side yang sangat positif. Ya, kita ketengahkan nafsu mutmainnah. Tapi pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita akan bicarakan tentang nafsul amarah. Supaya kita nak kena tahu supaya apa? Supaya semakin kita tahu, kita berusaha untuk menjauhi dan tidak mendekati jejak-jejak yang akan membawa kepada nafsul amarah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah percaya dalam perbincangan ini tuan-tuan dan puan-puan telah pun ya sedikit sebanyak mengetahui bahawa di sana ada nafsul mutmainnah. Kan? Ada nafsul lawamah dan ada nafsu amarah. Sebelum pergi kepada nafsu amarah tuan-puan sekalian, ustazah cuma berikan sedikit gambaran saja ataupun definisi nafsul mutmainnah dengan nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah tuan-puan sekalian adalah nafsu ataupun jiwa yang tenang. Tadi semasa mukaddimah ustazah dah baca satu doa. Masa mukaddimah tadi, Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, kurniakanlah kepada jiwa ini, nafsu ini, tolong berikan ketakwaan. Ya Allah, sucikanlah jiwa ini kerana engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulaha, kamulah pemiliknya dan kamulah pelindungnya. Itu satu doa yang tuan-tuan dan puan-puan kita boleh beramal untuk memiliki nafsu yang penuh dengan ketakwaan. Ya, nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang penuh dengan ketakwaan. Ustazah teringat, ya, dulu ini dah lama, ustazah pernah bertanya dengan seorang sahabat. Tapi sahabat itu ustazah undang, ya, dalam satu program Jom tu Jannah yang live, live Facebook, ya tuan-puan, dan beliau mengulang kembali satu perkara yang memang ustazah dah tanya lama dah masa anak kecil-kecil. Saya tanya dengan Ustazah Nuridah Saleh, ya, tanya Ustazah Nuridah. Saya kata, Kak Nuri, akak ramai anak, macam mana akak didik? Ya, macam mana akak didik? Sebab ustazah pun taklah seramai Kak Nuri, tapi adalah juga anak kan, ya. Jadi macam mana akak didik? Tengok ya tuan-puan, sebab beliau ni jiran ustazah ya. Kita orang lebih kurang 4-5 buah rumah je jarak rumah tu. Jadi dia kata antara yang dia buat adalah
Berdoa ibarat macam bercakap dengan jiwa anak. Tu anak kecil-kecil tuan-puan. Siapa sini ada anak kecil angkat tangan? Semua bercucu belaka dah. Siapa ada anak kecil angkat tangan? Ini sangat penting ni. Adik tu pun angkat tangan. Adik memang anak kecil, Tuan-puan, masa anak kecil-kecil bercakap dengan jiwa anak. Tengok doa tadi tuan-puan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, dalam jiwa ni masukkan ketakwaan. Ya Allah, beri pada jiwa ini ketakwaan. Bagi nafsu ini ketakwaan. Baik, cerita tadi. Anak kecil-kecil tuan-puan sekalian bercakap dengan jiwa mereka. Bercakap dengan roh mereka. Dia masih bayi, umur 5 hari, umur 10 hari, 2 bulan, 3 bulan. Memang tak boleh ajak berborak. Dia memang tak pandai bercakap. Tapi ibu-ibu ni tuan-puan sekalian yang memahami bahawa dalam diri manusia tu ada roh, ada jiwa. Tuan-puan, saya nak tanya satu soalan Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah boleh balik awal. Suka dapat hadiah balik awal Kalaulah kita nampak secara fizikal, kita nampak ini umur 40 tahun, ini umur 15 tahun. Agak-agak roh kita ni ada umur tak? Maksudnya, apakah roh ini masa lahir roh tu kecil, lepas tu besar, lepas tu tua? Agak-agak macam mana? Memang persoalan roh ini adalah urusan Allah. Tapi hanya yang boleh kita katakan, ia sama sekali berbeza dengan zahir yang kita nampak. Jadi maknanya apa tuan-puan sekalian? Tak kira anak kita dalam perut pun kita boleh bercakap. Anak kita umur 5 hari pun kita boleh bercakap. Bercakap dengan jiwa dia, bercakap dengan roh dia. Kita ambil daripada guru kita apa yang mereka telah lakukan dalam mendidik anak-anak tuan-puan sekalian. Dia kata, dia bercakap dengan jiwa anak. Dia bercakap dengan roh anak. Cakap macam mana? Mengajarkan kepada jiwa ataupun roh itu doa-doa yang akan menenangkan jiwa itu. Ini fitrah kita manusia. Jadi bila pakaikan anak umur 5 hari, pakai baju tak? Tak pakai baju. Ya juga pakai apa balut je. Tak pakai baju. Masya-Allah saya pun tak ingat dah anak ustazah dia pakai baju ke tak. Umur 5 hari rasa pakai. Ini mesti dah lama tak beranak ni, Pakai, lepas pakai tu kita bedung. Jangan tak pakai. Lepas tu kita bedung. Jadi bila kita pakai, kita baca apa? Kita baca doa. Jangan baca doa perlahan-perlahan kita saja. Kita nak bercakap dengan jiwa anak tu, dengan roh anak tu, kita boleh baca dengan kuat. Kita beri anak kita susu, kita bagi anak kita makan. Ialah umur dia baru 6 bulan, baru 7 bulan. Tapi kita umpama apa? Umpama bercakap dengan jiwa tu. Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan kurang lebih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama boleh amalkan surah Ali Imran ayat yang ke-200. Kemudian surah Al-Isra ayat 111. Anak masih kecil-kecil tuan-puan sekalian. Ini memang disebut oleh para ulama juga, bila anak itu sudah mulai pandai bercakap, apa yang kita nak pimpin lidah dia sebut, apa yang kita nak tanam dalam jiwa dia, sebab kita nak bagi anak ini membesar menjadi jiwa yang tenang. Surah Al-Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini masa anak kecil-kecil diisi. Fitrah yang masih bersih, fitrah yang masih baik. Jiwa dia nanti jangan sampai tuan-puan makin lama hidup sudahnya jadi apa? Jadi nafsu amarah. Apa dia nafsu amarah? Ini definisi nafsu amarah, iaitu keadaan jiwa manusia yang hanya ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segenap aspek kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaedah-kaedah agama.
Misalnya, bersifat takabur, tamak, rakus, kikir, suka menyakitkan orang lain, zalim, khianat dan macam-macam lagi sifat yang dipandu oleh hawa nafsu. Jadi kita nampak gambaran betapa bertentangnya di antara nafsu mutmainnah dengan nafsu ammarah.